Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada subjek Al-Quran pada hari ini, kita akan mempelajari berkenaan bacaan surah Al-Fatihah. Baiklah, untuk murid-murid semua, boleh lihat paparan yang telah saya sediakan. Objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran yang pertama, murid dapat membaca surah Al-Fatihah dengan jelas. Yang kedua, murid dapat menyebut 3 kelebihan surah Al-Fatihah dengan betul. Dan yang ketiga, menulis surah Al-Fatihah dengan betul. Kita ke slide yang seterusnya. Kelebihan surah Al-Fatihah. Baiklah, tengok kepada kelebihan surah Al-Fatihah yang pertama. Surah Al-Fatihah adalah surah pembukaan Al-Quran dan solat. Kita semua tahu di mana kedudukan surah ini di dalam Al-Quran. Ya, di muka surat yang paling awal. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah kerana surah ini merupakan surah pembuka bagi Al-Quran. Ia turut dinamakan dengan Al-Fatihah kerana surah ini juga menjadi pembukaan bacaan dalam solat dan menjadi rukun dalam solat. Kelebihan surah Al-Fatihah yang seterusnya. Surah yang paling agung dalam Al-Quran. Selain menjadi surah permulaan, surah Al-Fatihah turut dianggap sebagai wahyu Al-Quran yang terbesar. Ia adalah berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan seperti berikut. Dengar baik-baik. Ketahuilah, aku ingin mengajarmu satu surah yang sangat agung dalam Al-Quran sebelum aku keluar masjid. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi supaya dia boleh keluar daripada masjid. Aku mengingatkan baginda tentang apa yang ingin disebutkan. Lalu baginda SAW bersabda, surah ini ialah Al-Sab'al Mathani. Ini 7 ayat yang penuh dengan pujian dan merupakan surah Al-Quran yang teragung yang pernah diberikan kepadaku. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya di sini, Rasulullah dia menyatakan bahawa surah Al-Fatihah ini adalah surah yang teragung yang telah diberikan kepadanya. Kita lihat kepada kelebihan surah Al-Fatihah yang ketiga. Surah Al-Fatihah sebagai penawar, penyembuh penyakit. Menurut laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan, surah Al-Fatihah adalah antara ayat Al-Quran yang digunakan sebagai penawar, ruqyah ataupun penyembuh. Imam Al-Nawawi berkata, sunat membaca kepada orang yang sakit. Sunat, maksudnya bila di sini sunat, bagus untuk dibacakan kepada orang yang sakit. Dengan Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi SAW, وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Maksudnya, tidakkah kamu ketahui bahawa surah Al-Fatihah ini bersifat ruqyah? Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelebihan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah ataupun penyembuh juga dapat dirujuk kepada peristiwa bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah membacakan kepada seorang ketua kabilah yang terkena sengatan binatang berbisa. Beliau membaca surah Al-Fatihah untuk merawat dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ketua kabilah itu sembuh seperti sedia kala. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, ianya menyatakan bahawa
Surah Al-Fatihah ini adalah sebagai penawar ataupun penyembuh penyakit. Jika kita melihat orang sakit, kita harus untuk membacakan surah Al-Fatihah kepadanya. Kerana dengan izin Allah SWT, ia akan memberi kelebihan dan kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut. Kelebihan surah Al-Fatihah yang keempat ini ialah surah yang menjadi rukun solat. Berbeza dengan surah-surah lain dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang menjadi rukun bacaan dalam solat. Ini bermaksud, tanpa bacaan surah ini, maka solat seseorang tidak sah. Hadis Muslim ini membuktikan bahawa Allah SWT sangat prihatin terhadap pembacaan surah Al-Fatihah hamba-Nya yang sedang solat. Setiap ayat dibaca oleh hamba-Nya dijawab oleh Allah SWT, sehinggalah ketika hamba-Nya sampai ayat untuk meminta hidayah, Allah SWT sudah memperkenankan doa dan permintaan hamba-Nya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Bermaksud di sini adalah surah Al-Fatihah ini sangat penting. Jadinya kita perlu membaca surah Al-Fatihah itu dengan betul dan jelas. Kerana jika kita baca surah Al-Fatihah itu tidak betul, maka solat kita tidak sah. Baiklah, slide yang seterusnya adalah bacaan surah Al-Fatihah. Di sini terdapat kesalahan yang sangat biasa dilakukan oleh kita ketika membaca surah Al-Fatihah. Kadang-kadang bacaan itu belum masuk surah pun, kita dah tersalah pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, baiklah, kalau kita baca, biasanya kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat betul-betul pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, pada perkataan Ar-Rahman, dia tak ada Ar-Rahmanirrahim. Tetapi bacaan yang betul adalah Ar-Rahmanirrahim. Baiklah, saya harap murid-murid boleh ikut saya membaca basmalah dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Baiklah, saya harap murid-murid tidak mengulangi kesilapan yang sama, sebab kebiasaannya kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan man ya, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada ayat dalam surah Al-Fatihah yang pertama. Bacaan yang betul adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tengok kepada ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Kesilapan yang biasa kita lakukan adalah kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Sebenarnya bacaan yang betul adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tak ada tanda mati pada huruf nun ataupun tanda sabdu. Jadi bacaannya Ar-Rahmanir-Rahim. Baiklah, ayat yang seterusnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kesalahan yang biasa kita sebut adalah maliki. Maliki. Sebenarnya bacaan yang betul adalah maliki. Maliki. Bukannya maliki yau. Tapi maliki yaumiddin. Jangan tambahkan baris pada huruf kaf tersebut. Jadi biasanya kesalahan yang kita baca, kita terus baca maliki yau. Maliki yau. Bacaan yang betul adalah maliki yaumiddin.
kita lihat ayat yang seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, tengok kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, kesalahan yang biasa kita sebut di sini adalah kita membaca dengan bacaan ihdinas sira. Tengok pada perkataan sod, ra, ta. Itu adalah huruf sod. Bila huruf sod kita bacakan si, sod di bawah si, bukannya sod di bawah si. Jika kita baca si, bermaksud ianya menunjukkan kepada huruf sin. Dalam surah Al-Fatihah tersebut, ayat itu menyatakan huruf sod. Jadi bacaan yang betul ialah ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Baiklah, untuk ayat yang seterusnya, sama seperti kesalahan yang biasa kita sebutkan seperti ayat yang sebelumnya tadi, siro. Sebenarnya hurufnya adalah huruf sod. Jadi kita mestilah membaca siratal ladzi. Faham? Baiklah, ikut saya baca bersama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lihat kepada ayat yang terakhir sekali. Waladdallin. Kesalahan yang biasa kita bacakan adalah waladdallin. Bacaan yang sebenar adalah waladdallin. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah daripada awal. Saya harap murid-murid boleh ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya harap murid-murid semua dapat membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Adakah anda semua sudah faham? Baiklah, tugasan yang perlu anda lakukan ialah salin semula surah Al-Fatihah pada buku tulis Al-Quran dengan baris dan huruf yang betul. Kemudian upload hasil kerja anda di Google Classroom. Baiklah, buku tulis Al-Quran. Saya faham ada murid-murid yang tidak jelas berkenaan dengan arahan ini. Baiklah, masa awal-awal pendaftaran hari itu, murid-murid dibekalkan dengan buku tulis untuk mata pelajaran agama Islam. Jadi, pilih satu buku tulis untuk agama Islam itu, tuliskan dekat perkara tersebut Al-Quran, subjek Al-Quran. Jadi,
Saya harap murid-murid boleh salin semula surah Al-Fatihah dengan baris dan huruf yang betul. Jelas? Kemudian, ambil gambar dan upload di Google Classroom. Jika ada murid-murid yang tidak dapat mengakses Google Classroom, bolehlah menghantar gambar hasil kerja murid-murid kepada saya secara personal. Sebelum saya akhiri kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah kepada Cikgu Muhammad Karol bin Habibur Rahman selaku bekas guru besar SK Bukit Surga yang telah meninggal dunia. Semoga Allah yarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Baiklah, saya akhiri kelas saya hari ini dan saya harap murid semua dapat menyelesaikan tugasan dengan baik. Sekian, terima kasih.